Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita dalam Pendidikan Islam tahun 5 bidang sirah. Hijrah membawa rahmat, bahagian yang pertama. Mari kita lihat muka surat yang pertama daripada buku teks, iaitu muka surat 134 dan juga muka surat 135 yang Ustaz gabungkan sekali agar mudah untuk dilihatlah, ya. Baik, kita lihat tajuk. Hijrah membawa rahmat. Kenapa disebut hijrah sebagai membawa rahmat? Kerana selepas daripada peristiwa hijrah itu saja, ya, Islam berkembang dengan lebih cepat dan lebih maju. Ya. Jadi selepas peristiwa hijrah saja terdapat beberapa hikmah yang sangat hebat yang kita kenang sehingga kini, dan daripada hasil ini juga kita dapat beberapa panduan yang ditinggalkan oleh Nabi yang sangat berguna. Sebab itu dipanggil hijrah membawa rahmat. Dan begitu juga dalam hijrah dalam kehidupan kita yang Ustaz akan jelaskan nanti. Dan untuk ketahuan kamu, siri ini Ustaz bagikan kepada 2 siri kerana kalau ikut objektif pembelajaran, setiap kali dia membahagikan tajuk ini kepada 2. Maksudnya 2 hari lah. Ya. Kali pertama belajar, ada 2 objektif yang perlu dicapai. Dan kali kedua kita belajar, ada 2 lagi objektif perlu dicapai. Jadi Ustaz bahagikan kepada 2, ya. Kerana cerita hijrah ni agak panjang dan juga sangat menarik. Jadi mari kita lihat gambar ajar di sini, ya. Okey, apa yang kamu nampak? Seolah-olah ada satu papan macam papan bot kita pergi ke pameran-pameran tu, ya. Gambar di atas ada 2 orang lelaki memegang kotak, ya. Dan gambar di bawah ada seorang lagi murid yang macam malas-malas sikit lah, kan. Dia duduk macam boring macam tu, ya. Dan seterusnya gambar berikutnya, rupanya yang atas tu dia sedang berpindah, ada orang bantunya, ya. Berpindah rumah. Dan yang bawah, yang tadi malas, tiba-tiba jadi bersemangat untuk belajar, pakaian kemas, ya. Rambut pun disikat dengan baik, ya. Kemudian bersemangat untuk menjawab soalan gurunya. Angkat tangan, kan. Okey, baik. Jadi apa yang dimaksudkan gambar ni? Ya, dia nak maksudkan kepada kita, gambar ini nak menunjukkan kepada kita bahawa perpindahan, tentang pindah sikap, pindah rumah, pindah fizikal dengan pindah sikap kita daripada yang tak baik jadi baik. Apapun, mari kita lihat apa yang dinyatakan oleh rakan kita yang sedang berdiri ni. Usahakan. Okey. Apa disebut? Ikut sama-sama dengan Ustaz. Hijrah bererti perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Yang tadi ni berpindah tempat ni hijrah. Hijrah maksudnya pindah satu tempat ke satu tempat. Pindah rumah ke, pindah daripada satu negeri ke satu negeri ke, ya. Dan yang daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang baik. Salah satu lagi adalah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Tadilah rakan kita yang di bawah ni, kan, ya. Daripada malas menjadi rajin. Okey, baik. Kita tengok juga faktor. Kita tengok yang kedua, apa yang guru dia cakap. Tadi kita dah tahu maksud tadi, kan. Ya, maksud hijrah berpindah satu tempat ke satu tempat ataupun berpindah daripada sikap yang kurang baik kepada lebih baik, ataupun sikap yang dah baik tapi menjadi lebih baik. Dia apa ada jawapan daripada gurunya pula? Faktor utama berlaku hijrah. Hijrah Nabi ni kerana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya berhijrah. Nabi berhijrah ni bukan sesaja, tetapi kerana perintah Allah. Itu faktor paling utama. Kalau Allah tak perintah, Nabi tetap akan berada di Mekah untuk menyebarkan Islam. Tapi atas perintah Allah Ta'ala, maka Nabi patuh dan taat. Nabi berpindah daripada Mekah ke Madinah. Sebab Nabi sayang Mekah tu, sebab tempat lahir Nabi. Tapi atas kerana perintah Allah, Nabi pindah. Itu faktor utama, ingat. Baik. Apa maksud hijrah yang sebenar? Guru jawab, ya. Hijrah yang secara khusus maksudnya, yang tadi tu umum, tadi cara khusus saja. Hijrah bermaksud perpindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam dari Mekah ke Madinah. Itu secara khusus maksudnya, ya.
Maka cikgu dia tanya, apakah hikmah di sebalik peristiwa hijrah ini? Hikmah tu kita akan belajar masa akhir nanti. Apa kita dapat daripada cerita ataupun kisah hijrah ni yang Ustaz akan ceritakan. Boleh? Okey, baik. Sekarang kita berpindah kepada ada sikit info. Tengok. Ni dia. Jelas tak? Ustaz tunjuk ni daripada Mekah, ya, bermula pada 27 Safar. Nanti kita akan jumpa macam mana perjalanan Nabi sampai ke Madinah. Berapa jarak ni? Jaraknya 424 km. Macam kita nak pergi Kuala Lumpur, kan? Tapi Nabi pergi dengan berjalan kaki. Tempoh perjalanannya lebih kurang dalam 15 hari. Berjalan kaki, ya. Betapa begitu hebatnya pengorbanan Nabi. Betul bersungguhnya Nabi, ya. Tengoklah. Ini rajah dia Ustaz buat, ya. Sikit untuk gambaran kepada kamu. Inilah maksud hijrah. Tajuk kita pada kali ini. Okey, baik. Kemudian mari kita tengok muka surat. Ni 134. Okey, 135. Yang bahagian ni 135. Yang bahagian tadi kita dah belajar, kan? Okey, kita akan sambung sikit bahagian ni, iaitu tadi faktor utama Nabi berhijrah adalah kerana perintah Allah Ta'ala. Kan kita tengok. Sambungkan dia. Baik, kita tengok. Dia cerita macam mana faktor sebab apa Nabi berpindah ni, kita tengok. Ya. Agama Islam semakin berkembang di bumi Mekah. Nabi mula-mula secara sulit, dakwah secara sulit 3 tahun. Kemudian bila dah sampai perintah Allah supaya Nabi cerita secara terang-terangan, maka masa 3 tahun tu tak ramai sangat, sikit. Kemudian masa Nabi terang-terangan, Nabi naik atas satu bukit, itu bukit Safa, Nabi berkhutbah, berceramah. Maka ketika itu berlaku penghinaan dan sebagainya pada Nabi. Orang kata Nabi gila ke lah, macam-macam. Tetapi penambahan orang Islam secara perlahan-lahan makin meningkat. Tengok. Agama Islam semakin berkembang di bumi Mekah. Semakin banyak orang memeluk Islam kerana tertarik dengan keindahan ajaran Islam. Makin ramai orang masuk. Sebab Islam ajak perkara yang mudah. Tak perlulah nak tawaf telanjang keliling Kaabah, ya. Boleh minum arak mabuk-mabuk. Ya, orang tak suka. Ada setengah-setengah manusia pada ketika itu rasa tak suka. Jadi mereka tengok ajaran Nabi ni baik. Akhlak Nabi baik. Orang yang masuk Islam pun nampak baik. Maka mereka pun mula tertarik. Sikit-sikit. Tapi sikit-sikit lah, tak banyak. Ya? Tapi semakin berkembang. Seorang, dua orang. Kan? Situasi ini mengakibatkan musyrikin Mekah menggunakan kekerasan bagi menyekat dakwah Islam. Orang musyrikin pun tak maulah. Orang Islam makin ramai, ya, mereka semakin bimbang. Okay. Baik, jadi mereka tak setuju. Mereka telah menggunakan kekerasan. Ini nak jadi faktor ni, ya, nak jadi faktor kenapa umat Islam berhijrah ke Madinah. Tengok yang dua. Oleh kerana musyrikin Mekah ni, orang yang belum Islam, ya, yang bukan Islam, ya, dan berada di Mekah tak puas hati situasi ni, maka apa jadi? Umat Islam menerima ancaman dan seksaan. Kena terima ancaman. Buat ni, kalau kamu ikut Islam, siap kamu. Dan ada yang kena seksa sungguh. Letak batu atas perut, kemudian kena baling batu, kena tangkap, kena tibai, kena pukul, ya. Sehingga ada dalam kalangan mereka dibunuh dengan kejam. Ya. Ada yang dikamput, macam-macam lah, ya, digantung. Mereka juga dipulaukan serta menerima cacian, penghinaan dan dilemparkan fitnah. Dipulaukan, maksudnya kalau pergi satu tempat tu, siapa pun jangan bercakap dengan orang Islam pasal tu di Mekah. Semua ni berlaku di Mekah. Barang tak mau jual kepada orang Islam, ya. Jadi sampai ada satu ketika Nabi terpaksa makan pucuk-pucuk kayu, ya, di pulau. Kemudian dicaci, dihina, lalu saja dimaki, dihina, dikata gila dan sebagainya. Tekanan yang macam tu, ya. Kemudian kehidupan ketika itu sangat perit sehingga Allah memberikan kebenaran kepada umat Islam berhijrah ke Madinah. Sampailah Allah memberi arahan, ya, memberi arahan bagi satu panduan untuk berhijrah, bagi satu perintah boleh berhijrah. Ada juga orang Islam ketika ini kata, ya Rasulullah, kenapa kita tak lawan balik? Belum masa untuk lawan balik. Sebab
umat Islam ketika itu, walaupun berkembang tetapi sedikit demi sedikit. Tak boleh. Kalau lawan, nanti musuh akan terus menyerang Islam. Masa kita tidak dapat mempertahankan diri. Ya, baik. Kita tengok sikit info ni. Apa dia Ustaz Abu di sini? Okey. Ini ada satu peristiwa. Ya. Bagaimana peristiwa Yasir, Ammar, ya, Sumayyah, satu keluarga diseksa kerana mereka beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Allah, memeluk Islam. Tengok. Ini adalah satu contoh, ya, ni lakonan dia. Ya, Ustaz ambil daripada satu filem, ya, peristiwa perjuangan Nabi. Diambil lah. Ni sahabat Nabi macam mana diseksa. Umur. Okey, ni anak dia. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, bagaimana ni ayah dia Yasir, ni Ammar, ni ayah dia Yasir, dan ibunya berani, ya. Tengok kan. اذكري هبل العظيم، اذكري هبل، اذكري هبل واذكري دين محمد. هبل. Itulah penyesaan Nabi, penyesaan. Kita tengok sekejap, ya, supaya dapat kesan dalam kehidupan kita. Okey. Akhirnya Sumayyah dibunuh. Itulah contoh, ya. Okey, baik. Itu satu contoh Ustaz tunjuklah supaya kita dapat lebih sedikit gambaran bagaimana umat Islam, ya, telah diancam dan dibunuh masa ketika itu. Sebab itulah datang perintah Allah, izinkan untuk berpindah. Ya, baik. Berpindah atau berhijrah ke Madinah. Kita tengok lagi. Yang ketiga ni pula. Ya, di antara sebab lain iaitu pelawaan penduduk Madinah juga menjadi satu daripada faktor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih Madinah sebagai tempat hijrah. Rupanya, ya, kita tengok sikit info. Maksudnya pelawaan ni penduduk Madinah. Maksudnya orang Madinah datang bagi tahu Nabi, mailah ke Madinah. Sebab penduduk Madinah, mereka berada di Madinah tu berlaku kacau bilau, ya, ada fitnah dan sebagainya, ya, berlaku pergaduhan sesama mereka. Jadi mereka dengar ada seorang Nabi lahir di Mekah. Ya, jadi mereka rasa patut ada seorang yang dapat membimbing mereka di sana. Maka mereka pun datang senyap berjumpa dengan Nabi. Tawarkan diri mereka. Semua ini berlaku dalam peristiwa perjanjian Aqabah, Bai'ah Aqabah. Ini tak silap Ustaz, kamu dah belajar pada tahun sebelum ni, ya. Okey, baik, kita tengok. Yang pertama, peringkat pertama berlaku di Bukit Aqabah antara Mekah, iaitu 12 orang, 10 kaum Khazraj dan 2 kaum Ansar. Aus dan Khazraj ni sentiasa bergaduh. Maka mereka tak mau dah bergaduh dan mereka perlukan pemimpin. Maka mereka dengar kata ada Nabi, ada seorang lelaki yang hebat lahir di Mekah. Maka mereka pun datang. Itu yang pertama. Kemudian balik yang pertama, berjanji untuk membantu Nabi, bersetia Nabi di sana. Datang pula kali kedua 75 orang, ya, daripada kaum Aus dan Khazraj. Mai 75 orang pula untuk Aqabah yang kedua. Mai bagi tahu kata bahawa mereka bersedia menerima Nabi. Mereka sanggup membantu Nabi, sanggup ikut apa yang Nabi perintahkan. Ni satu bentuk pelawaan kepada Nabi. Maka Nabi rasa di Madinah ni mempunyai adalah tempat yang sesuai untuk Nabi pergi, kerana masyarakatnya telah bersedia untuk menerima kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah bentuk pelawaan ini dimaksudkan. Baik. Jadi kita tengok Taman Aqabah ni, dia ni. Ni Masjid Aqabah. Macam boleh buat tempat solat lah, ya. Dulu bukan macam ni lah, jadi dibina sebagai tempat, sebagai satu tanda, ya. Tengok
Ni. Tu dalam dia, bentuk dalam dia dan juga ni gambaran besar dia. Okey. Baik. Seterusnya mari kita tengok kembali kepada tajuk kita. Ni Aqabah berada di mana? Di kawasan kota Mekah, di pinggir-pinggir, di jauh-jauh daripada kota Mekah sedikit. Sempat tu tersembunyi. Maka di situ dah berlaku pelawaan ataupun perjanjian Aqabah di antara Nabi dengan penduduk Madinah. Okey. Baik. Kita tengok yang seterusnya. Jadi para sahabat pun apabila dapat perintah Allah, ada pelawaan di Madinah, mereka diancam dan sebagainya, maka mereka pun mengambil keputusan. Nabi perintahkan supaya mereka berpindah, tetapi sedikit demi sedikit, secara bersembunyi. Okey, baik kita tengok sedikit. Tengok dibentuk suasana. Ustaz Amir juga ada daripada filem tu. وجاء يوم الفصل keluar dari hijrah, kumpulan demi kumpulan, تتلوها جماعة وقلوبهم على كلمة الله الواحد لا تفترق. jalan kaki je lah. Keluar dengan keadaan selai sepinggang. Pergi mana? Tak mau bawa mana-mana sebab nak berjalan jauh. Lebih kurang dalam 70 orang Islam ketika itu telah berjalan. وكل السابقين بالإيمان من أشراف قريش وأقويائها. Okey, baik. Jadi habis untuk bahagian yang pertama ni, bagaimana faktor penghijrahan Nabi. Kita dah belajar maksud dia. Kemudian kita belajar faktor perpindahan Nabi, penghijrahan Nabi daripada Mekah ke Madinah. Ya, bersedia semua untuk ujian. Kita buat sikit ujian, sediakan buku dan pensel, dan semua ini akan disemak oleh guru masing-masing lah yang telah sharekan video ustaz ni. Baik, sedia semua? Okey, mari kita lihat. Okey, tulislah jawapan A ke B ke C, ya, bentuk objektif. Okey, sedia. Soalan pertama, apakah maksud hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? A, perpindahan dari rumah Nabi ke rumah Sayyidina Abu Bakar. B, perpindahan Nabi dari Mekah ke Syam. C, perpindahan Nabi dari Mekah ke Madinah. Apa jawapannya? Yang kedua, apakah sebab utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah? A, perintah dari Allah. B, takut kepada musuh. C, rindukan Madinah. Mana jawapannya? Ketiga, ketika di Mekah umat Islam dihormati. B, diancam dan dibunuh. C, dilayan dengan baik. Mana jawapannya? Yang keempat, berikut ialah cara umat Islam Mekah berhijrah ke Madinah, kecuali secara terang-terangan. B, secara bersembunyi. C, secara berperingkat. Mana jawapannya? Kecuali, ya. Seterusnya, soalan yang kelima. Apakah salah satu sebab Nabi memilih Madinah sebagai tempat hijrah Nabi? A, Madinah mempunyai pemandangan yang cantik. B, Madinah dekat dengan Mekah. C, ajakan penduduk Madinah. Sekian, itu saja daripada Ustaz untuk pendidikan Islam, bidang sirah, hijrah membawa rahmat. Mudah-mudahan kamu faham, ya, dan kamu menghayati peristiwa hijrah Nabi SAW. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.